Dasar Pandang ke Timur yang diperkenalkan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mana antaranya menghantar pelajar ke Jepun malah bekerja di sana sejak 1982 berjaya menyumbang kepada kejayaan etika kerja dan sistem nilai yang diamalkan masyarakat negara itu yang kini menjadi ikutan rakyat Malaysia. Sumbangan mereka ini dibukukan oleh Persatuan Alumni Dasar Pandang ke Timur atau ALEPS bagi menonjolkan tokoh-tokoh yang berjaya dalam pelbagai bidang perniagaan, sains dan inovasi teknologi serta elektronik sekaligus memainkan peranan penting dalam meningkatkan hubungan dua hala Malaysia-Jepun. Tun Dr. Mahathir dalam rakaman ucapan pelancaran buku Gems of the East dan ulang tahun ALEPS ke-30 berkata, teknologi dan pembangunan sumber manusia penting untuk mencapai negara perindustrian. The Look East policy program has attracted a significant number of Japanese corporations to invest in Malaysia. This has allowed for technology transfer as well as human capital development by the best students being educated and trained in Japan. As a result, we have many successful individuals in a variety of professions and sectors. These prominent figures are an inspiration for the sort of workforce we wish to have in our country. Dan pada itu, Presiden ALEPS Zulfikar Zainuddin berkata, alumni boleh memainkan peranan penting untuk merealisasikan gelombang Dasar Pandang ke Timur 2.0 menuju ke era teknologi abad ke-21. ALEPS perlu memainkan peranan untuk membantu merealisasikan projek-projek ini. Dan cara apa kita mahu merealisasikan projek-projek ini adalah dengan mengetengahkan bakat-bakat yang sedia ada, mereka-mereka yang sudah mempunyai pengalaman, contohnya di dalam universiti, ramai bekas graduan Dasar Pandang ke Timur kini sudah menjadi dekan, timbalan dekan, menjadi profesor di universiti-universiti di Malaysia yang boleh diketengahkan. Antara tokoh yang terpilih dalam buku Gems of the East, Muhammad Hafiz Osman, graduan daripada Tsukuba University. Beliau yang kini berkhidmat dengan Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun, JICA, merupakan penerima anugerah Gaijin Daiji, Kementerian Luar Jepun kerana usaha luar biasanya mempromosi Jepun di peringkat antarabangsa. Saya berpeluang untuk bekerja bersama-sama kerajaan Jepun dalam bidang pelaburan ya daripada negara Jepun ke Malaysia dan banyak bantuan-bantuan yang telah diberikan oleh negara Jepun untuk membangunkan projek-projek mega yang terdapat di Malaysia ini. Jadi melalui kerja saya sekarang, saya rasa amat bertuah kerana berpeluang untuk menjadi jambatan yang menghubungkan antara kerajaan Jepun dan juga kerajaan Malaysia. Dasar Pandang ke Timur telah diumumkan oleh YAB Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Mahathir Mohamad pada 8 Februari 1982 semasa persidangan FIT Joint Annual Conference of Majalja ataupun JAMACA di Hilton, Kuala Lumpur. Dasar ini merupakan pihak kerajaan akan membuat pemilihan penelitian dan pengajian terhadap contoh-contoh dan teladan yang baik daripada Jepun dan Korea dengan mengubah suaikannya untuk mengamalkan di Malaysia. Objektif utama Dasar Pandang ke Timur ialah meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan di Malaysia serta mewujudkan golongan masyarakat Malaysia yang mempunyai nilai-nilai dan etika kerja yang positif untuk meningkatkan kemajuan negara. Kerajinan dan disiplin pekerja merupakan perkara yang paling penting dalam dasar ini, di mana menumpukan kepada kumpulan dan bukan diri sendiri. Tekanan daya pengeluaran dan mutu yang tinggi, peningkatan kecekapan, pengurangan perbezaan dapat meningkatkan prestasi pengurusan dan pembangunan di Malaysia. Dengan melaksanakan Dasar Pandang ke Timur, kerajaan Malaysia telah menyediakan strategi dan program
untuk meningkatkan kecekapan, kekesanan dan penghasilan kerja kepada kalangan pegawai dan kaki tangan. Pegawai-pegawai dan pelajar Malaysia telah dihantar ke Jepun dan Korea untuk mempelajari selok-belok teknikal dan aspek pengurusan. Terdapat 3 program telah dijalankan, iaitu perubahan struktur, perubahan sikap, latihan dan khusus. Perubahan struktur. Pertama, kad perakan waktu kerja (PANSCAD). Kedua, penggunaan tanda nama (name tag). Ketiga, penubuhan pasukan meningkat mutu kerja (QCC). Keempat, konsep pejabat terbuka. Kelima, perkhidmatan kaunter atau perkhidmatan pembayaran bil setempat. Keenam, fail meja dan manual prosedur kerja. Perubahan sikap. Pertama, perkhidmatan cemerlang. Kedua, konsep bersih, cekap dan amanah (BCA). Ketiga, kepimpinan melalui teladan (KMT). Latihan dan khusus. Pertama, latihan perindustrian dan teknikal. Program ini ialah memberi latihan kepada pekerja dalam bidang teknikal dengan meningkatkan kecekapan dan menerap nilai kerja positif dari Jepun dan Korea dalam meningkatkan kecekapan penghasilan. Kedua, program pengajian akademik. Program ini ialah memberi peluang pelajaran kepada pelajar-pelajar Malaysia untuk menuntut ilmu dan teknikal di Jepun dan Korea. Ketiga, program pengajian teknikal. Program ini ialah memberi peluang latihan teknikal kepada pelajar lepasan SPVN dan Politeknik. Keempat, program kemajuan eksekutif. Program ini ialah memberi latihan eksekutif dalam mempelajari kaedah pengurusan dan pentadbiran dalam kerajaan dan swasta di Jepun dan Korea. Kelima, hubungan di antara institusi-institusi. Program ini bertujuan untuk menyalurkan permohonan latihan yang diperlukan oleh Malaysia kepada institusi pengajian tinggi di Jepun dan Korea. Keenam, skim latihan pembangunan usahawan. Program ini ialah memberi peluang dan pendedahan kepada usahawan-usahawan Malaysia terhadap idea baru dan teknologi untuk berkembang perniagaan mereka. Pada mulanya, selepas perang, mereka amat miskin. Tetapi dalam keadaan itu, mereka sanggup bekerja dengan upah hanya dengan satu bola nasi yang masuk ke dalamnya soyu, sos. Itu saja bayaran upah kepada pekerja. Namun mereka bekerja dengan cukup kuat. Tidak peduli masa, tidak peduli iklim. Di waktu sejuk pun mereka bekerja, waktu panas pun mereka bekerja. Mereka bekerja kerana mereka yakin sumbangan mereka itu akan menghasilkan pemulihan negara mereka. Dan pemulihan itu mungkin lebih baik daripada sebelum peperangan berlaku. Dan inilah yang terjadi kerana semangat patriotisme. Tetapi bukan semangat itu saja yang ada kepada orang Jepun. Mereka juga adalah bangsa yang berpegang kuat kepada budaya bekerja. Bekerja kuat. Tidak menghabiskan masa dengan sia-sianya. Mereka bekerja dengan kuat bukan semata-mata untuk upah, tetapi mereka berasa bangga dengan hasil kerja mereka.
Mereka bangga kerana kerja mereka menyumbang kepada pemulihan negara mereka. Itulah balasan yang mereka idamkan. Ini amat penting. Kalau kita mempunyai semangat yang semacam itu, yakinlah negara kita akan dapat dipulih dan negara kita akan dapat bangun sehingga kita menjadi sebuah negara maju. Inilah yang mendorongkan orang Jepun kerana mereka berpegang kepada nilai hidup yang mulia. Apabila bekerja dengan kuat. Selain daripada itu, mereka juga beramanah. Dan mereka mempunyai satu kepercayaan ataupun sifat ataupun nilai hidup yang menyumbang bertambah kepada kejayaan mereka. Saya telah sebut berkali-kali bahawa orang Jepun ini mempunyai perasaan malu yang amat kuat. Tetapi mereka bukan malu macam kita berasa malu. Kita berasa malu kalau kita miskin ataupun tidak dapat sesuatu. Bagi mereka perasaan malu ini datang apabila mereka gagal melaksanakan sesuatu dengan sebaik mungkin. Sebab itu apabila mereka disuruh berperang, mereka rela mati dan mereka akan berasa malu kerana kegagalan mereka mencapai arahan matlamat mereka. Sebab itu apabila mereka kalah dalam perang, beribu-ribu daripada askar Jepun telah lompat jatuh daripada klif untuk membunuh diri.